Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, syukur kehadrat ilahi kerana kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk sesi kedua creating creative digital animated contents with Keynote. So sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita malam ni, eloklah kita berkati perkongsian kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okey, so kita sangat-sangat beruntung pada malam ini sebab kita ada presenter kita. Okey, sebelum saya serahkan sesi perkongsian kepada presenter pada malam ini iaitu Puan Asmawati Ahmad, saya nak kongsikan sedikit biodata presenter kita pada malam ini. So Puan Asmawati binti Ahmad ni telah terlibat dalam bidang pendidikan dan multimedia sejak tahun 2000 lagi. So beliau sangatlah berpengalaman dalam business development dan instructional design serta training. Okay. Merupakan graduan daripada Universiti Tulsa Oklahoma US dan juga memiliki master dalam bidang instructional technologies. So rasanya nanti kita boleh kongsilah macam mana nak make a very good designs instruction untuk kita punya content development. So kini beliau merupakan instructional design serta trainers yang bergerak secara freelance lah. Okay. Jadi sebelum kita mulakan dan saya serahkan kepada Puan Asmawati, saya ingin berkongsi rules and regulation untuk bengkel kita pada hari ini. Right, so yang pertamanya, so diharapkan semua peserta dapat mutekan mikrofon di sepanjang session lah. Segala masalah, segala problem ke apa boleh tuliskan di dalam chat box dan saya akan ajukan kepada Puan Asmawati untuk menjawab segala persoalan cikgu-cikgu. Okay, session ini akan direkodkan dan akan di-sharekan kemudian. Jadi sepanjang program ini juga ada session Q&A di akhir program. Tapi macam saya kata tadi, sekiranya cikgu ada masalah, okay, perlu stop, perlu ulang, cikgu boleh ajukan di dalam chat box dan saya akan sampaikan. Okay, mohon kerjasama pada cikgu-cikgu untuk tidak sharing screen semasa trainers telah melakukan dia punya presentation dan di akhir sesi ini partisipan diminta untuk mengisi borang kehadiran dan juga borang maklum balas. Okay, so tanpa melengahkan masa, so saya akan pass sesi perkongsian kita ni pada Cikgu Asmawati untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Okey, so dipersilakan. Terima kasih Cikgu Nur Zakiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua guru-guru, para peserta. Alhamdulillah malam ni kita dapat sambung lagi untuk sesi kita yang kedua. Sesi pertama berkenaan dengan drawing dan animation oleh Puan moderator kita Cikgu Nur Zakiah. So malam ni insyaAllah kita sambung lagi sikit penggunaan Keynote. Masih dalam animasi lagi tapi lebih berfokus kepada animated GIF. Okay, ni ada sampel sikit saya tunjuk. Kalau kita nak tahu apa tu animated GIF tu, ni contoh yang dekat skrin ni. Ni salah satu contoh animated GIF lah. Animated GIF. Saya teruskan dulu. Okay, sebelum tu saya kongsikan dulu sampel konten yang telah saya bangunkan. Ada 2 sampel di sini. Satu sampel biologi, subjek biologi, satu topik kecil. Dan satu lagi sampel subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Kuatkan dulu, takut slow. Right. Boleh dengar? Boleh. Tapi perlahan. How do our bodies fight bacteria and viral infections? When our body is infected by bacteria and viral infections, there are 3 lines of defense. In this topic, we will look at phagocytosis in the second line of defense. Phagocytosis is the process by which microorganisms or other particles such as dead cells are trapped and digested by phagocytes. When an infection occurs,
the phagocytes move to the infected area and enter the tissue fluid through the pores of the capillary wall. When a phagocyte encounters a pathogen, the phagocyte will engulf the pathogen and the lysozyme in the phagocyte will digest the pathogen. Let's look at the stages of phagocytes. In the first stage, phagocytes extends its pseudopodium towards the bacterium and envelops the bacteria. Bacterial ingestions then forms phagosome. In the next stage, phagosome combines with lysosome that secretes lysozyme into the phagosome. Then the bacterium in the phagosome is destroyed by the lysozyme. Finally, phagocytes expels the remains of the digested microorganism out of the cell. Okey, itu sampel yang pertama. Tajuk phagocytosis untuk subjek biologi. Tengok subjek yang kedua. Asas lompatan. Sudut terbaik. Untuk melakukan lompatan yang baik, kita perlu berlari laju dan melonjak dengan daya yang besar. Mari perhatikan dua orang murid membuat lompatan. Mereka melakukan aksi berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Namun begitu, mengapakah hasil lompatan mereka berbeza? Perhatikan sekali lagi. Berdasarkan contoh tadi, apakah perkaitan antara sudut lonjakan dengan jarak lompatan? Ya, semakin besar sudut lonjakan, semakin jauh jarak lompatan. Apakah yang akan berlaku sekiranya kami membuat lompatan melebihi sudut 45 darjah? Okey. So, berbalik kepada topik kita. Apa itu GIF? Okey, kalau apa yang tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu tengok di skrin ni. Ini contoh animated GIF. Iaitu animasi yang berulang-ulang lah. Animasi, so animated GIF ni maksud dia, kalau ikut dia punya ni lah, graphic interchange format. Ya, maknanya dia ada beberapa grafik yang kita mainkan secara sequential dan menghasilkan efek animasi. Okay, so yang tadi tu contoh GIF lah, salah satu contoh GIF. Okay, kalau sekarang kita terus direct kepada hands-on, kepada siapa-siapa yang belum download workbook, sebab kita hands-on ni saya ada sediakan workbook, so kita work together sama-sama the exercises. Boleh download sekarang, scan QR code ataupun type link tu. Okay, so kalau tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu buka workbook tu ya. So the first, saya tutup dulu lah ni senang sikit nampak. Okay, your very first screen is exercise 1. Okay, exercise 1, okay, buka dekat page yang seterusnya. Kat sini saya dah bagi sebahagian. Saya dah lukiskan, kalau semalam kita, bukan semalam, kemarin kita dah belajar, Cikgu Nur Zakiah dah tunjuk cara untuk tracing kan. So yang ni contoh yang saya buat, gambar belakang tu is actually daripada textbook, PDF textbook PJK. So kalau kita tengok belakang ni saya dah tukar ke opacity kepada berapa persen tu. Opacity ni kita tukar supaya kita gambar tu nampak tak jelas sangat, dia kabur-kabur, jadi senang bila kita nak trace ke atas. Okay, so kat sini opacity dalam 50% tu dah, 57%. Okay, saya minta para peserta tolong sambung yang dua lagi tu. So kita orang kata recall balik lah exercise hari kemarin hari tu yang melukis dan mewarna tu kan, drawing. So kalau kata yang nak tukar colour baju dan seluar murid yang tengah melompat ni pun boleh, silakan. So saya bagi masa lebih kurang seminit 2 boleh? Kita buat sama-sama. Okay. Kalau yang ada Apple Pencil, boleh tekan terus dekat skrin je menggunakan Apple Pencil. Okay, dia akan terus keluar, kita akan terus masuk ke drawing mode.
Bila mana kita nak tahu kita dalam drawing mode, kita nampak tools ni. Okay, and then satu lagi tanda kita dalam drawing mode, kalau tengok dekat atas ni, atas kiri sekali tu dia ada tulis done tu kan. So maknanya kita dalam drawing mode lah tu. So bila kita dah sudah buat drawing ataupun colouring ke apa benda kita dah buat semua ni, kita press done, dia akan keluar balik dekat screen tadi untuk kita nak edit. Okay, so kita masuk balik dalam drawing mode. So saya akan teruskan colour lagi dua ni, lagi dua orang ni dekat kanan ni. So macam mana kita nak pilih colour yang sama dengan baju ni ya? Press dekat pen ni. Okay, and then press dekat yang hujung sekali ni, colour yang hujung sekali kanan bawah ni. Press itu. Okay, nampak kat atas sekali ni dia ada colour picker ni. Apa nama tool ni saya tak ingat, tapi kita press dekat situ. Okay, dia akan terus keluar benda bulat ni. So drag yang ni benda bulat ni sampai dekat colour yang kita nak select, kita nak tiru. Maknanya macam baju dia ni colour kuning kan, saya tak pasti kuning yang macam mana. Jadi saya select colour kuning baju dia. So dia terus select warna yang sama. Sebab kalau tak saya kena cari kat sini kuning yang mana satu, kuning kan ada banyak dalam ni. So bila dah select yang tu, kalau kita tengok macam nak tu dah select, dekat brush, dekat pen kita ni dah tukar warna kuning ya. Okay, so maknanya kita boleh start fill in baju. Press kat dalam baju dia. Boleh enlarge kalau takut kecil. Press dalam baju tu dia akan terus automatic colour kan. Boleh ya. And then press kat baju ni. Kadang-kadang dia ada part yang kalau perasan dia ada part dalam ni macam dia tak mana kat baju bawah ni kalau perasan ada tak colour. Okey, Cikgu Asma tolong ulang balik macam mana nak keluarkan yang warna bulat tadi. Warna yang bulat tadi. Warna ni pergi dekat tool. Okey, pergi dekat tool and then mula-mula kita select pen ni. Okay, select situ, make sure select pen tool tu and then pergi dekat kanan sekali bawah ni yang colour colour warna-warni tu, tekan kat situ. Okay, atas sekali ni, atas kiri ni ada macam kalau sains kita panggil apa Cikgu Zakia? Pipette. Pipette kan. Dia macam pipette tu untuk ini kalau dalam ni saya panggil colour picker lah untuk nak pick colour. So tekan dekat situ, dia akan keluar bulat ni. Okay, bila keluar bulat ni, drag bulat ni ke colour yang kita nak. Okay, make sure dia select colour yang nak lah. So bila kita lepaskan, dia akan automatic ambil colour yang kita berhenti tadi tu. Okay, so bila dah nampak dekat pen ni dah tukar warna kuning, maknanya betul lah kita dah select kuning. Okay, dan boleh terus fill in baju. Okay, kalau dekat sini, kalau kita perasan baju ni kadang-kadang bila kita fill in, ada ruang-ruang yang kecil ni dia tak fill. So satu cara kita boleh press dekat situ dengan pensel ni, so dia akan fill automatic. Macam tu Ataupun satu contoh lagi, kita boleh guna pen ni, bila kita draw macam ni, contoh saya draw kat atas ni, dia akan terus macam colour dekat bahagian yang kita draw tu. Okay, so tak perlu satu cara untuk kita colourkan lah, maknanya tak perlu nak lukis dulu hitam keliling tu, lepas tu kita tekan kat tengah dia terus colour sepenuhnya kan. Ni satu cara lagi kita nak colour. Okay, so macam mana tadi yang bahagian yang apa orang kata berlubang kat sini ni saya buat menggunakan ni. Boleh nampak tak pergerakan? Kecilkan sikit sikit skrin dia. Ni lagging sikit. Okay, sekejap saya repeat. Okay, saya just lukis balik dekat sini. Kita macam trace balik ikut keliling dekat skrin, tak nampak macam ni lah contohnya. Kalau macam ni saya buat dekat skrin ni, nampak tak kat tengah? Kalau kata saya nampak nak buat bentuk love, saya lukis macam love je, trace keliling tu, dia akan automatic colour belah dalam tu. Nampak tak? Contohnya macam tu. Okay, so dekat baju tu saya boleh macam kalau tak nak colour, tekan kat situ tadi, saya boleh trace ikut keliling baju tu tadi pun dia akan colour belah dalam juga. Rasanya ikut outline kan Cikgu Asma? Tak gerak ada. Ya dia ikut outline. Ikut outline yang baju tu. Ikut outline baju tu, itu satu option lagi lah. Kalau kita kadang-kadang bila kita tekan dekat baju dia, kadang-kadang dia part yang sempit-sempit, ruang kecil-kecil tu dia tak colour kan. So kita boleh guna option macam ni lah untuk fill in colour. So saya buang balik yang tengah ni. Okay, so sama juga untuk baju yang lain tu, untuk seluar
Saya guna color picker. Ambil warna biru seluar ni. Okay, nampak pin tu dah warna biru. So maknanya dah selected lah color tu. So saya tekan dalam seluar ni. Okay, jangan lupa kat celah-celah yang kita tak perasan ni. Okay. So tu color seluar and then kita color. Kalau kita perasan dekat stokin ni kan, kalau kita tak colorkan stokin ni nanti dia akan jadi transparent tau. So bila ada pergerakan, kalau background dia ada warna, nanti tiba-tiba nampak dekat kaki dia tu bertukar-tukar warna sebab dia transparent. So make sure walaupun kecil kita still kena color juga. So saya colorkan putih lah untuk stokin dia. Tak apa jelas nak nampak dia, kita tekan dekat dalam tu dia colorkan stokin warna putih. Okay. So kasut dan rambut saya warna hitam. Sama macam standard yang gambar lain. Okay, untuk kulit dia saya guna color picker juga sebab saya tak ingat dah yang mana color saya pakai. Oh, kena kecil sikit, sorry. Guna color picker. Pergi dekat bahagian kulit. Dapat warna tu. And then boleh terus tap kat dalam. Okay, kalau perasan sini nampak telinga tu dia tak isi. Dekat depan mata ni pun dia tak isi. So kita just trace balik lah. Macam tu. Okay. Kat ujung jari ni bila dia tak isi, so kita just cover balik dengan cara lukis keliling tu kan. Right, saya dah siap dah. Cikgu semua macam mana, dah siap ke? Ada yang perlukan masa untuk siapkan? Okay, kebanyakannya dah siap. Okay, bila dah siap. Alright, dah siap sekarang kita tekan done dulu. Saya nak tengok dekat luar macam mana rupa. Kita tekan done dulu, okay? Okay, kalau perasan kat luar ni, sebab sekarang ni bila kita nak buat animated GIF, nanti gambar tu kita kena susun satu slide satu. Ya, ada record. Kalau kita tengok kat luar ni, sepatutnya setiap gambar murid ni melompat, ya, setiap pergerakan itu kena image yang separate lah. So kalau kita perasan dekat yang pertama kedua ni, dia satu gambar kan, sebab dia highlight dua-dua sekali ni macam ni kan. So kita nak asingkan. So apa kita buat, pergi balik dekat drawing mode. Cara untuk pergi ke drawing mode macam Cikgu Zakiah tunjuk hari tu, boleh tekan dekat gambar tu, dia keluar menu edit drawing kan, ataupun kalau guna Apple Pencil boleh terus tekan dekat screen, dia akan masuk ke drawing mode. Okay, dia keluar balik tu ni kan, so kita tahu lah kita dalam edit drawing mode. Okay, sekarang kita ambil lasso. Yang ni pun sepatutnya semua dah tahulah kalau dah ikut Cikgu Zakiah punya lesson hari tu. Ambil lasso ni yang macam pen belang-belang tu ya, yang sebelah dengan color-color tu. Okay, apa saya buat, kita besarkan sikit. Saya trace balik salah satu, trace keliling dia. Dekat skrin tak keluar tracing saya tu. Nampak? Keluar, lambat sikit. Okay. Nampak sikit tu lah. Okay, nampak tak? Dia dah highlight budak yang image yang kedua tu kan? Okay, lepas tu kita pilih menu separate ni, nampak? Separate yang last kali. Dia ada keluar menu-menu ni kan? Last kali ni separate. Tekan separate, dia akan terus jadi berasingan. So dia automatic, bila kita separate tu dia automatic keluar daripada drawing mode ya. Dia keluar balik dekat screen kita. So sekarang kalau kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 image. Okay, untuk buat animated GIF, macam saya prefer buat gambar budak ni sahaja. Jadi yang background tu nanti kita buat dekat screen lain. Sebab nanti bila kalau kata background tu kita nak tukar, tiba-tiba nak tambah pokok lah apa semua, jadi tak perlulah kita tambah dekat setiap GIF kita ni. GIF ni bila kita buat, setiap satu budak ni kita kena letak dalam satu slide. Okay, so sekarang kita buat sama-sama. So cikgu kita tengok ada 6 ni kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pergerakan ya. So kita duplicate dulu slide ni sebanyak 5 kali lah. So ada 6 slide. Duplicate. Sebelum tu sekejap, kalau saya rasa lagi senang, okay, kita undo dulu sekejap, sorry. Saya rasa lagi senang kalau kita buang dulu background ni. Delete. Jangan delete satu, duplicate dulu. Yang kedua tu delete. Saya selalu buat macam tu supaya kita boleh nampak background dia tu. So tinggalkan satu slide yang ada background. Slide yang kedua dah duplicate ni, kita buang background belakang ni ya. Okay, tinggal gambar budak ni je. Nampak Okay.
Okay, so slide yang kita dah buang background ni, yang ni kita duplicate. Duplicate sebanyak 6 kali lah. 5 kali. So jadi ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa tu? Alright. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, untuk setiap slide ni kita nak satu je image dia. Sebab kita nak buat dia akan pergerakan tu satu demi satu kan. So slide yang pertama ni kita delete, buang yang lain-lain ni. Okay, macam mana nak select banyak-banyak. Bila kita select satu image ni, tekan satu jari kat situ. Satu jari lagi ni tekan image yang lain yang kita nak select. Okay, nampak tak? Okay, jangan yang satu jari tekan dekat image yang pertama tu, jangan lepaskan lagi. Select yang lain, bila dah select ke 5 drawing yang lain ni, boleh lepaskan. Lepas tu, pilih option delete. Okay. So tinggal yang dekat image yang mula-mula ni je. Semua boleh setakat ni? Respon cikgu ada tak ada masalah? Kalau ada yang saya rasa saya laju, bagi tahu sebab saya memang ada tendensi bercakap laju. Saya memang by nature bercakap laju. Kenapa saya punya tak ada duplicate? Tekan dekat slide. Cikgu tekan dekat slide tak? Tekan dekat slide. Tekan sekali, nanti dia keluar menu banyak tu kan. Dia nampak tak? Kalau nampak menu banyak tu ada duplicate salah satu. Kalau tak nampak tu ada kemungkinan kalau pakai phone ke apa kot, mungkin dia menu tu pendek ke. Cuba tengok boleh ada ke kanan lagi ke tak. Tekan pada slide. Tekan pada slide yang tepi ni. Tekan sekali sampai dia keluar menu ni. Ada nampak duplicate tu. 1, 2, 3 ni. Duplicate. Boleh? Jadi Cikgu Nana dengan Cikgu Aminah boleh? Kalau tak ada duplicate, satu cara lagi kita boleh buat, copy lah. Tekan copy, lepas tu tak boleh lagi. Tak boleh juga. Okay, yang delete tu tunggu sekejap kita saya tunjukkan untuk duplicate ni. Kalau tak ada, tak boleh duplicate, cikgu boleh satu cara lagi, cikgu tekan copy. Copy ada tak option copy? Ada? Okay, tekan copy. Tekan copy tu cikgu dekat slide yang sama tu kan, just tekan lagi sekali, tekan paste. Dia akan copy dan paste ke bawah tu. So kena paste banyak kali lah. Paste lagi sampai 5 kali. Sampai jadi sampai sebanyak 5 kali lah. Kita nak 6 slide. Okay, good. Okay, alright. Tak keluar. Okay. Tak keluar daripada mode melukis. Yes, betul. Okay. Memang kita kena keluar daripada mode melukis baru boleh dia keluar menu tu. Tadi cikgu tanya macam mana nak delete dia. Okay, kita tunjuk lagi sekali sebab tadi saya dah delete yang pertama. So sekarang saya nak delete image yang pertama, image yang ketiga, 4, 5, 6. Saya nak yang ni je. Okay, so yang lain-lain ni saya nak delete. So saya tekan image yang saya nak delete. Yang mula-mula ni saya tekan. Saya pakai jari kiri saya. Tekan dekat image yang dah select ni. Tekan sini, leave your finger here. Finger satu lagi ni tekan dekat image yang lain. Tekan image yang mula tu, jari jangan angkat lagi. So kita tekan dekat image yang lain. So bila dah cukup select semua, baru saya lepaskan jari saya. Bila lepas jari, dia akan keluar menu ni. Dia akan keluar menu ni, so kita boleh pilih delete. Ni yang ketiga ni. Okay, boleh Alright, so saya delete. Cikgu Pera boleh? Okay. So sekarang kalau kita tengok gambar kita, ada gambar yang pertama, image pertama, image kedua kan. Ada nampak sikit kan dia ada macam efek berlari kan. Okay. So kita buat untuk image yang seterusnya, image pertama, 2, 4, 5, 6. So tinggalkan image yang ketiga. Sama juga macam tadi. Kita delete yang lain-lain ni. Okay. Saya buat laju sikit lah kan. Dah tahu dah kan dia punya cara. Cikgu proceed. Nanti saya tunggu delete. So sekarang yang kelima. Saya delete. Okay, tinggal slide yang ke-6. Delete. Okay, so tadi saya dah copy extra kan. So saya delete yang ni. Okay, so far cikgu yang lain okay tak? Okay. So far macam mana? Boleh follow tak? Ada sesiapa yang Okay, good. ciciran tak dia? Ya, okay. Alhamdulillah. I follow. Okay. Okay, good. Alright, okay. So sekarang kita tengok. Kalau kita tengok, kita tekan satu-satu kan. Nampak tak ada macam kesan macam apa orang kata efek animasi dia berlari dan melompat kan?
Okay. So sekarang kita nak convert this series of picture daripada macam kalau kat saya ni slide 9 lah, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau dekat cikgu lain lah nombor sebab saya rasa mungkin slide nombor 3 kot slide nombor 3 ke atas betul okay. So untuk slide yang ni bila kita nak convert ke GIF ada dua cara. Satu, saya kalau kata tadi saya dah letak background siap-siap kan, so saya nak convert keseluruhan gambar. So satu cara lagi saya nak convert cuma gambar dia berlari je sebab dan saya nak jadikan transparent sebab nanti background saya nak letak dekat background mungkin bertukar-tukar, kejap dia duduk dekat padang hijau, kejap duduk dekat padang coklat kan. So cara saya nak tukarkan kepada apa tadi, transparent. Okay. Saya tekan dekat slide ni, sekarang kita dah dekat slide ni kan. Tekan dekat brush. Dekat brush Okay, and then kat sini kita nampak ada master, ada background. Background ni kan. Okay, select, tekan dekat warna putih kat background ni. So kat sini kita akan nampak kalau nak tukar background color, kat sinilah kita pilih. Contohnya kalau kata saya tekan grey ni, background ni tukar jadi grey kan. Okay, tapi untuk nak jadikan dia transparent, kita kena pilih no fill. Make sure background dia tak ada color, tapi dia akan jadi hitam lah. So jangan terkejut tiba-tiba mana rambut dia hilang, tak ada kat situ. Cuma sebab kita dah tukar transparent, dia kita nampak macam tak ada kan, tapi sebenarnya ada, background dia jadi hitam. Okay, so kita buat ni untuk semua ke-6 slide ni. Ya, ada cara untuk buat semua. Cara untuk buat semua, cikgu tekan ke tepi ni, tekan slide ni, tekan slide yang kedua, tekan lagi slide ketiga, tekan slide keempat, boleh buat sekali harung semua. Tapi kalau rasa macam confused sebab saya rasa yang kali ni bila dia update, saya kena tekan dan lepas jari yang select kedua tu, jadi dia leceh sikit. Betul lah, saya ingatkan iPad saya yang problem. Saya pun baru realise. Macam tu kan? Memang tak tahu, saya pun tak tahu kenapa dia macam tu. Jadi kalau takut tak jadi bila tekan nak select tu, kita buat satu-satu pun tak apa. Kan sebab kita masih dalam proses belajar, jangan pening-pening kepala, ambil cara paling mudah. Okay, background, tukar no fill. Buat kepada semua slide, ke-6 slide tu. Jadi apa boleh saya menyampuk cikgu? Ya. Apa baiknya kalau kita pilih no fill tu berbanding dengan white? Kalau kita nak convert ke GIF, kalau kita pilih no fill, nanti bila kita nak convert kepada transparent, dia akan jadi transparent. Kalau background dia white ataupun background bercolor, nanti dia tak jadi transparent. Dia akan yang export sekali dengan background tu sekali. Okay. Okay, so ni sekarang ni bila kita tekan no fill, so nanti dia bila dia export gambar tu je, dia tak export dengan background dia sekali. Okay, apa yang kita lukis tu je. Okay, faham. Okay. So kita tukar semua kepada no fill. Okay, saya dah slide ke-6 dah ni. Okay, cikgu semua okay? Boleh follow? Sebab lepas ni kita nak export kepada GIF. So far tak ada masalah. Okay Alright, kalau dah semua dah tukar kepada ni, so kita kena ada 6 slide lah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekarang saya nak export kepada GIF. Kita nak buat dia jadi animated. Okay, cara dia pergi dekat yang 3 titik ke atas ni, menu 3 titik ke atas ni. Export. Menu yang kedua ni, export. Kat sini kita nampak ada PDF, PowerPoint, movie. Semalam yang hari tu Cikgu Zakia ada tunjukkan export ke movie ataupun animated GIF. So kita nak pilih animated GIF. Pilih yang ni Okay. Semua dah sampai part ni? So far okay je? Nampak okay? Okay. So kalau nanti takut tertinggal kat sini kan confused. Okay, dekat sini kalau kita tengok, dia ada small, medium, large, XL ni kan. Ini adalah file size lah, maknanya kalau kita tengok kat bawah ni kalau XL ni sekarang ni resolution dia 1080 x 608. Kalau kata kita pilih small, dia punya resolution dia 320 x 180. Saya biasanya pilih XL je sebab saya saya nak make sure yang dia punya resolution tu clear lah, besar, jelas kan. Tapi file dia besar sikit lah kalau kata cikgu nak buat untuk benda nak upload ke web ke apa ke, nak optimum kan, mungkin boleh try tengok yang medium ataupun small. Kalau gambar dia tak teruk sangat pecah ke apa ke, then should be okay lah. Right, so for now for our exercise saya pilih XL lah. Okay, slide range ni penting sebab kalau tak pilih slide range nanti
dia tak jadi animasi kita sebab kita nak animasi, kita nak yang semua ni kan tadi 6 slide ni. So dekat slide saya 9 sampai 14. So cikgu ikut slide cikgu ya. So 9 sampai 14. Tekan dekat, perasan tak tadi pasal tekan ni slide range ni. Tekan dekat slide range ni, dia akan pergi kat sini. So kita pilih slide 9, saya punya 9 sampai 14. Cikgu punya follow lah slide 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 3 sampai 8. Right? Boleh semua? So saya go back to GIF options. Bila saya dah pilih, okay, sekarang frame rates. Frame rates ni kalau kita pilih 30 frames per second ni, FPS ni frames per second. Dia kalau ikut dia banyak frame maknanya dia akan smooth lagi lah. Tapi yang saya baca normalnya kita ambil, kalau tekan kat situ dia ada 3 option kat sini. Dalam Keynote dia ada 3 option frame rates ni. Kalau ada aplikasi-aplikasi animation yang lain kadang-kadang dia ada banyak lagi pilihan. Tapi yang ni yang kira normal lah, yang biasa. So biasanya kebiasaannya kita guna 15 atau 24 dah sufficient lah. Sebab kalau kita pilih 30 frame per second ni nanti dia file ni pun akan jadi besar lagi. Okay, so yang ni saya pilih 24 lah. Okay, dan auto advance ni kalau kita tengok auto advance maksudnya daripada, kalau tengok dia tulis kat situ maksud dia apa? Timing applies to tab events for advancing to the next slide or build. Maknanya kalau macam kita nak pergi ke next slide daripada satu slide ke satu slide. Kalau macam ni kosong second nanti dia akan gerakan jadi laju sangat sebab dia macam tak ada pause daripada satu slide ke satu slide. So kalau untuk Keynote ni dia ada maksimum 1 second je kat situ. Atas sekali kan. Biasanya saya guna dalam depan-depan sikit lah. Supaya nak nampak smooth pergerakan. Kalau lambat sangat pun nanti kita nampak satu gerak macam tak logik lah. Dia lompat ada pause-pause kan. So kita ambil yang kedua ke ketiga macam tu lah. Nanti boleh tengok beza. Cikgu boleh play around nanti ya. Bila once cikgu dah buat ni, cikgu boleh play around tengok. Letak 0 second tengok macam mana jadi rupa dia. Letak dekat 1 second macam mana beza dia. Okay. Okay, yang ni penting. Satu lagi last kali ni transparent background. Okay, kalau kita dah letak slide tadi transparent tadi kan. Yang ni pun kita kena make sure transparent lah. Kalau tak nanti dekat slide transparent tapi dekat sini kita tak pilih transparent, dia akan convert slide kita jadi hitam bukannya transparent. Dia nampak macam background hitam. Okay, so make sure pilih selection dah habis, kita tengok dah okay, dah tekan export. Kanan ni saya tekan export. So kita nampak dia tengah proses. Dan kita boleh nampak contoh animasi kita, nampak tak? So kita nampak macam efek dia melompat kan? Okay, kalau puas hati, kalau nampak okay lah kelajuan ni saya puas hati. Kalau tak rasa macam cepat sangat nak slow sikit, okay back, boleh cancel balik. Pergi balik lagi sekali, export animated GIF. Okay, pilih balik selection semua ni, boleh adjust dekat sini lah. Kalau kata nak lambat, nak delaykan sikit. Okay, kalau kata okay macam tu. Okay, so slide range jangan lupa. Selalu lupa macam tu. Tiba-tiba kenapa tak bergerak saya punya animasi ni, rupanya slide range. Movie pun macam tu. Kalau lupa nak pilih slide range, tak jalan movie kita. Okay, so export. Okay, so kalau dah puas hati, tekan share. Dia akan keluar menu ni. So kita pilih save image. Okay, ada pertanyaan ni daripada Cikgu Borhan. Okay, frame rate ni untuk apa? Yang saya baca tu frame rate ni actually bila GIF ni, bila dia convert ke file animated GIF, dia ada frame dia tahu pergerakan dia tu. Dia akan create automatic berapa frame tu. So kalau kita pilih 30 frame, supposedly dia punya animasi tu nampak lebih smooth. Dan kalau pilih, tapi yang besar. Saya baca tapi file dia akan jadi besar. Sebab dia ada tool juga, ada tool yang boleh convert animated GIF punya file untuk nak pecahkan file tu kepada frame-frame dia. So maknanya kalau 30 frame per second tu dia akan banyaklah frame dia. Tu yang jadi besar file tu. So yang standard yang okay, saya tengok tak jauh beza sangat. Macam saya punya animasi saya dah test pakai 15, 24, 30 tu macam tak jauh sangat beza. So it's advisable guna dalam 24 macam tu lah standard yang kita biasanya guna macam tu. Kalau ada trainer-trainer yang lain ada info tambahan part ni, silakan bagi explanation. Takut kot saya salah information ke. Itu apa pahaman saya lah. Okay, once kita dah save ni, kita tekan save image. Dia akan automatic savekan kita punya animated GIF ni kat dalam photo album. So boleh buka tengok macam saya punya foto ni, saya letak kat bawah ni.
Ya, saya buka foto saya. So boleh nampak dekat, boleh nampak tak yang bawah sekali ni, yang latest one ni? Tu Cikgu Ustaz Syukri tolong explain pergerakan dari setiap satu scene ke satu scene. Okay, nampak tak? So kita dah ada animated GIF nampak budak ni melompat. Macam saya punya contoh PJK tadi. Jaya tak cikgu semua buat? Ada yang ada start kat mana-mana ke? Kalau ada bagi tahu ya, kalau tak saya nak teruskan. Jaya, alhamdulillah. Ramai yang kata berjaya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So macam mana kita nak letak balik dekat dalam slide kita? Cikgu ada dekat slide cikgu ada slide kosong macam saya tak? Kalau tak ada tolong tambah. Macam mana nak tambah? Pergi dekat mana-mana slide yang kita nak, slide kosong tu kita nak letak next kan. So saya tekan, contohnya saya nak tambah satu slide kosong lepas ni, saya tekan slide ni. Kat bawah ni nampak tak ada plus ni? Okay, saya tekan plus ni, dia ada template. Saya drag, ambil yang bawah sekali, blank. Background hitam tu sebab cikgu tak pilih transparent background tadi masa nak export ke GIF tu. Kat bawah sekali, option yang bawah sekali tu kena tekan bagi jadi hijau. Saya tunjuk balik sekejap lagi. Sekejap saya tunjuk sekejap. Cikgu tengok dekat bila kita export animated GIF. Bawah sekali ni. Nampak tak ni? Transparent background. Maknanya tadi cikgu tak tekan, tak jadi hijau lah cikgu punya tadi tu. Maknanya tak select transparent background tu yang dia jadi background hitam tu. Okay. So kena convert lagi sekali, make sure pilih transparent background. Right, okay, baik, berbalik kepada tambah slide. So kalau cikgu nak tambah slide, pergi dekat slide yang kita nak tambah next tu. Okay, macam ni bila saya tekan kat slide yang ni, maknanya kalau saya tambah slide dia akan pergi ke next slide. So saya nak tekan button plus kat bawah sekali ni, tekan button plus bawah sekali ni, pilih yang bawah sekali ni ada blank. Okay, tekan blank. Dia akan tambah slide baru. Okay, macam mana kita nak import balik? Macam ni kita import balik animated GIF kita tadi. Pergi dekat button plus atas ni. Menu kat atas ni kalau kita tekan brush maknanya kita nak edit something. Kita nak edit. Kalau sekarang ni kita tak ada apa-apa dalam ni, kalau kita tekan brush dia edit slide kita. Background, title slide, body, slide number semua kan. Kalau kita dah ada item dalam ni dan kita select, bila kita tekan brush dia akan keluar menu untuk edit item yang kita select tu. Okay, untuk plus pula, untuk tambah item. So macam contohnya saya tekan plus sekarang ni, saya nak tambah, saya boleh tambah video, ataupun gambar melalui kamera, nak tambah audio, ataupun dekat menu kat atas ni nak tambah table, tambah charts, nak tambah objek. Yang ni kita akan belajar untuk sesi yang akan datang ni. Cikgu yang mana tak tahu lagi ni boleh tunggu next session ajar shapes. Okay, so for now kita ambil yang kanan sekali ni, photo or video, the first one ni. Semua okay setakat ni? Tambah, tekan plus, pergi pilih foto or video, saya tekan sini dia akan keluar foto album kita ni lah. So image yang pertama, yang last kali tadi tu kalau kat sini nampak kosong je sebab pergerakan dia sebab kita tak nampak dia punya pergerakan kan. So pilih yang image yang last kali kita save tadi tu. So dia akan keluar macam ni. Semua berjaya tak setakat ni? Keluarkan animated GIF kita kat dalam slide. Alhamdulillah, okay. Alright. Okay alright. Semua okay. Okay, boleh test tengok. Cuba tekan play button tu. Dia akan nampak juga kat sini. Semua berjaya. Tahniah. Berjaya. Alright, alhamdulillah, tahniah. Okay, nampak kalau saya tekan lagi sekali dia pause lah. Nampak dia pause lompat. Okay. Apa membezakan transparent tadi tu, kalau kita sekarang ni kalau cikgu unselect, jangan pilih GIF ni tekan anywhere else dalam slide ni. Okay, sekarang jangan select apa-apa image dalam slide ni sebab saya nak tukar background. So saya tekan brush, pergi background, pilihlah mana-mana colour saya just nak tengok, nak tunjuk yang contohnya background hijau ataupun background biru macam mana. Nampak tak? Nampak tak? Bila kita tukar background, jadi image yang ni tak terganggu lah, belakang dia tetap follow background apa yang ada. Jadi macam saya punya contoh tu, background yang padang tu saya lukis dekat slide lain. So lepas tu baru masukkan image, baru import GIF ni masukkan dalam slide yang ada background padang. Lepas tu kita adjust lah. Sebab yang ni kita boleh adjust ni, nak besar ke, nak kecil ke. So saya nak satu ikut screen penuh.
penuh skrin ni kan. Tarik sampai ujung sini penuh satu skrin kan. So nampaklah dia berlari daripada awal skrin sampai ke hujung skrin tu. Okay, boleh tak? Alright, so belakang tu cikgu boleh buat apa-apa lah. Saya suggest bila buat animated GIF, benda yang kita nak buat banyak pergerakan, sebab kita kan melibatkan banyak slide kan. Macam slide yang ni kita buat ada 6 slide tadi kan. So kalau cikgu buat sekali dengan background, kalau tiba-tiba cikgu nak tukar, macam contoh background saya tadi ada cone kan. Kalau kita tengok yang ni kan, ada cone. Katakan tiba-tiba cone tu saya nak buang ke ataupun nak tukar colour ke. Kalau kita buat dekat screen yang slide dekat sini, maknanya ada 6 slide kita nak kena edit. Betul tak? Kalau kita buat dekat background slide, so dekat satu slide je kita edit. Yang budak melompat ni tak terganggu kan, sebab yang kita nak pergerakan dia je. Yang background tu static kan. Okay, so animated GIF ni cikgu kena fikirkan apa yang perlu nak buat pergerakan tu, yang tu je kita buat. Kalau boleh guna yang tu, buat yang tu je. Jadi bila ada perubahan apa-apa tak ada banyak pertukaran lah. Melainkan nak kena tukar budak ni punya baju, colour ke apa ke, itu terpaksa lah. Kan? Tapi kalau tukar colour senang je. Kalau macam nak tukar, nak kena lukis lain ke apa ke, dia leceh sikit lah. Okay, so tu satu. Boleh ya? Setakat ni semua okay? Faham kan konsep GIF tu? Okay, kita try exercise kedua, which is also animated GIF juga, tapi menggunakan macam ni konsep kita lukis dan tunjuk pergerakan satu persatu kan. Okay, yang second exercise ni, pergerakan dia adalah menggunakan animasi dalam Keynote. Cikgu apa ya yang share bumi dan roket tu? Ada tak dalam ni sekarang ni? Saya tak ingat nama cikgu tu. Okay, so ni konsep yang saya nak tunjuk ni lebih kurang sama. Cikgu Aminah ya? Okay. So konsep untuk exercise kita yang kedua ni adalah lebih kurang sama konsep yang cikgu buat tu lah. Instead of, saya tak nak kidnap cikgu punya content kan. So instead of bumi tu saya gunakan macam track kereta, dan saya letak kereta. So apa kita nak buat sekarang, untuk cikgu-cikgu yang mungkin wonder macam mana cikgu Aminah buat pergerakan ke pusing ke macam tu kan. Okay, sekarang kita buat sama-sama. Okay, dalam slide ni kita ada 2 image, ada kereta dan ada track kat belakang ni. Okay, image yang ni sekarang ni tak ada animasi. So apa kita nak buat kereta ni bergerak daripada sini ke sini sampai ke sini balik kan. Okay, so kita tekan dekat kereta ni. Yang ni sama konsep macam yang Cikgu Zaki ajar hari tu ya. Tekan kereta, tekan animate. Okay, dia akan masuk ke animation mode. Kalau kita nak tahu animation mode, bila masuk animation mode kita nampaklah dia kat atas ni dah jadi screen dah ada tab biru kat atas ni kan. Dia ada button done kat belakang ni, maknanya kita dalam animasi mode lah. Okay, so dalam animation mode kita ada add build in, add action dengan add build out. Macam yang Cikgu Zaki ajar itu, add build in. Build in ni maknanya bila kita buka screen tu benda tu tak ada lagi. Macam contoh kalau saya letak add build in ni, maknanya kereta ni nanti bila kita buka screen tak nampak lagi, tak ada kereta kat situ. Bila saya tak ada letak apa-apa, maknanya kereta tu saya tak select add build in kan. Kalau saya tak select apa-apa, maknanya kereta tu bila buka-buka screen tu dah masuk dekat slide tu memang dah ada kereta dalam slide tu ya. Sama juga build out ni maknanya bila hujung-hujung slide tu kereta tu hilang. Okay, tu kalau kita nak kereta tu hilang dan kita letak add build out. Kalau nak biar je ada dan tak payah buat apa-apa lah add build in dengan add build out. So untuk latihan kita ni saya cuma gunakan add action yang tengah ni. Okay, and create path. Okay, so untuk animasi ni kita pilih create path. Okay, tekan create path tu, so kita boleh nampak tak ada dia punya button ada titik merah kat tengah kereta ni kan. Okay, kita tekan yang tu, drag, ikut ni macam Cikgu Zaki ajar itu slow. Kalau buat laju-laju nanti dia tak follow kita punya lenggok-lenggok tu. So buat slow sikit, jadi dia follow lenggok kita. Macam tu sampai sini balik. Okay, nampak sekarang kita nampak dia bergerak. Tapi kan kereta ni bergerak ke depan okey, tapi bila gerak ke belakang tu dia reverse lah kan. Okay, so macam mana kita nak tukar tu, klik done dulu. Setakat ni okey kan cikgu dah buat path ke? Tak ada apa-apa masalah. Dah okey, kalau semua dah buat path kita tekan done. Okey, dah tekan done. Okey, tekan balik dekat motion path tu. Dia akan keluar detail pasal animation kita ni lah.
So duration pergerakan, duration ni kalau kita letak panjang sikit maknanya kereta ni bergerak perlahan. Boleh test ya. Tekan play ni, kita nampak kereta ni bergerak perlahan. Slow motion, kita rosak kan. So kalau kita tak nak rasa macam slow sangat, lambat 16 saat baru habis animasi dia kan. So kita nak cepat sikit nak buat kereta ni gerak laju, boleh adjust masa. So duration tu dia akan effect kita punya animasi. Nampak laju kan? Right? Okay, back to ni, and then kita tak nak kereta tu mereverse kat bawah kan, so saya pilih align to path. Yang second option ke, yang kedua ni align to path on, maknanya cuba test tengok. Nampak tak? Dia sama macam konsep roket Cikgu Aminah tu. Bila kita guna align to path, baru nampak roket tu bergerak ikut logik sikit lah kan pergerakan roket tu, ikut pusingan tu. Kalau tak roket tu macam tegak sepanjang pusing-pusing macam tak logik kan, mana ada roket bergerak macam tu kan. Sama jugalah kereta. So ini actually feature baru ni, kalau dulu tapi itulah kereta terbalik ya. Kalau kita assume macam dia pusing bumi kan. Okay, itu cikgu boleh explore lah, boleh tengok macam mana cara nak buat. Yang rotation tu tak apa pula Cikgu Asma? Rotation mana? Rotation ni dia berpusing sebab bila gerak dia berpusing macam tu. Tapi tengok contoh. Macam tu kan. So tak naklah kita macam tu, kita nak dia ni. Boleh play around lah actually. Saya tak pernah guna kot rotation ni. Setakat ni lah saya punya animasi macam tak ada keperluan pun. Jadi okay, dan satu lagi kalau kita tengok kat sini ada acceleration kan. Tekan kat situ tengok dia ada option none, is in, is out, is in, is out. Kalau beza dia apa cikgu tengok, bila dia bergerak dia macam mula-mula slow, lepas tu dia laju, lepas tu nak sampai tu dia slow balik macam tu kan. Okay, sebab bila kalau kita nak buat animated GIF, benda ni kita akan nampak dia berulang kan. Dia akan looping. So kalau looping tak cantik lah nanti sampai kat situ dia slow, lepas tu tiba-tiba dia laju balik, slow, tiba-tiba laju balik kan. So kita boleh pilih none lah. None ni maknanya pergerakan sama je daripada awal sampai akhir tu. Dia tak ada delay, dia tak ada slow, tak ada laju tu. Right? Puan Asma nak tanya. Ya. Yang maksudnya is in ataupun is out, dia slowkan pergerakan tu masa nak start dan juga masa nak akhir ya? Yang tu boleh test tengoklah, saya pun yang is in ni kejap kita test tengok Saya tak ingat is in dengan is out tu which one is which. Is in dia awal tu dia slow. Kalau tengok kat sini lah, kalau is out awal laju nak sampai tu dia slow. Okay, so untuk yang ni saya pilih none sebab kita nak buat animation, kita nak buat dia keep on looping kan, jadi tak nak nampak macam kejap slow, kejap laju kan, nampak tak smooth. Okay, and then start on bila ni since kita nak buat animated GIF, tak perlu risau sangat lah sebab nanti animated GIF ni dia akan automatic play je. So tak perlu risau pasal on tab ni, boleh biar je. Okay, so kalau dah puas hati boleh tekan okay, boleh tekan mana somewhere else, tekan done. Okay, saya nak tanya, kalau kita tak nak looping boleh ke? Boleh, nanti saya tunjuk lepas ni. Oh, alright, thanks. Okay. Tapi kalau kita convert to animated GIF, secara automatik memang GIF tu memang dia akan looping. Kalau kita tak nak looping, maknanya nanti convert kepada movie lah. Sebab movie dia ada time limit dia kan. Dia akan tamat dalam certain masa dia kan. Macam GIF dia tak tamat. Dia keep on playing. Okay. So maksudnya instead of guna GIF, kita convert as movie. Kalau tak nak dia keep on looping tu boleh convert as movie. Ataupun Ataupun satu option lagi, bagi delay lama sikit macam tu. Tapi dia akan looping jugalah, cuma tak adalah terus nampak looping. Dia akan dia nak loop tu dia lambat sikit sebab kita ada tambah dekat animation ke kat ujung animation tu ataupun slide transition ke, yang tu nanti kita tengok kemudian sikit lah. Okay? Alright, thank you. Alright. Okay, so sekarang kalau kita try play slide ni, so kita nampak lah animasi kita ni kan. So sekarang kita nak save as GIF. Sama juga konsep macam tadi. Pergi dekat export, animated GIF. Cuma kali ni beza dia slide range dia satu je lah. Kita slide yang ni je lah. Jadi kalau dekat sini kita tengok, kalau ada 2-3 animasi dalam satu screen, dia akan pergi ke the next animation dalam duration ni lah. Ya. Okay, sebab masa sekarang ni macam kita punya slide yang kita nak buat ni ada satu animasi je kan. So tak ada memberi makna apa sangat lah auto advance ni sebab satu je animation ni kan. Okay, dekat sini kalau
nak buat transparent background, make sure background yang tadi tu kita tukar kepada no fill lah. Tapi sekarang ni saya nak convert keseluruhan slide, so saya tak kisah background dia transparent ke tak. So tak ada memberi makna sangat lah kat sini nak tukar ke tak apa. Mana? Kenapa iPad saya bawah auto advance tak ada transparent background? Betul ke cikgu pilih GIF option tu takut terpilih menu lain ke apa ke? Takut pilih Movie ke? Betul. Betul-betul maksudnya. Cuba cikgu keluar balik, pergi balik dekat export animated GIF. Oh, tak update Oh, maybe. Tapi rasa animated GIF ni daripada version-version sebelum ni pun Nanti saya snap. Okay. cikgu boleh. snap nanti ya, share dalam tele. Okay. Oh, ada Sama, juga saya yang pun tak tak ada. ada. Nanti kita tengok tu. Okay, for now cikgu tengok dululah. Tapi yang untuk yang exercise kita yang kedua ni tak perlu transparent background pun, jadi tak apa. Okay, so saya pilih slide range. Tak payah tukar slide range. So saya tekan export. Bila tekan export, okay nampak tak dia akan tunjuk sampel macam mana rupa. Okay, konsep macam roket Cikgu Aminah tu lebih kurang macam ni lah. Ya, bila saya dah rotate lelok tu kan, lepas tu nampak tak dia ni. Okay, so kalau perasan dia ada pause kat situ kan, lepas tu baru dia bergerak balik kan. Dekat tadi itulah sebenarnya, dekat spot animated GIF sini ni. Kalau cikgu set kepada 0 second, mari kita tengok. Nampak macam dia tak stop kan? Nampak, perasan tak? Perasan Dia maksudnya laju sikit ada beza lah kan? Maksudnya kita kena ada pilih beza, juga. ada. Okay. Ada beza. Thanks. Alright. Okay, lepas tu kalau dah puas hati dan tekan share. Sama macam tadi jugalah, save image. Oh, cikgu. So dia akan masuk Sila dekat- ada respon tu. Okay, yang tak ada Cikgu tak pilih no transparent fill, tu. no fill Mungkin tu no kurang. fill tu kita tak pilih kot. Oh. Tapi yang slide kita yang sekarang ni tak pilih no fill pun. Sepatutnya okey, ada je option tu. Kita dah export kepada GIF tadi kan, kalau tengok balik dekat dalam foto album kita dah keluar. Dah ada. Okay. Right. So kita pergi balik pada keynote kita. Dalam next slide yang cikgu ada, tak ada ni kan, ni saya dah masukkan siap. Okay, so kita masukkan delete. Saya delete sekejap. So masukkan, tekan plus. Select photo or video. And then pilih animated GIF kita tadi ni. Okay. Dekat animated GIF ni, kalau katakan kita nak buat macam dalam slide tu cikgu nak explain animasi tu dekat satu sudut kecil je kan. Cikgu boleh letak frame. Okay, tekan dekat select animated GIF kita ni, tekan dekat brush. Okay, pergi dekat style. Ya, yang tab yang pertama tu, style. Boleh pilih border. Dia nampak macam ada frame. And then border ni pun ada style macam-macam. Ada yang macam bentuk crayon ni, tapi nak nampak jelas kita besarkan sikit width dia. Nampak tak? Style dia ada yang macam apa orang kata garis-garis pakai brush kan. Macam effect. Different effect lah, ataupun nak frame macam ni pun boleh pilih lah. Kalau katakan kita nak fokuskan gambar animasi kita tu dalam satu frame kan. Macam ni, contohnya saya pilih yang ni. Okay. Boleh test lah, tengok shadow. Nak buat efek-efek yang lain ni. Opacity ni sama macam gambar tadi lah. Kalau kita tekan kurangkan, nampaklah dia transparent. Kalau tak adalah. Okay. Cikgu Malian ni ada tanya, masa kereta tu bergerak ke bawah, boleh ke nak bagi supaya tak terbalik? Masa sekarang ni, kalau sebab yang option yang ada tu align to path tu, dia memang dia follow. Dia follow pergerakan kita tu. Saya tak explore lagi part tu. Mungkin kalau cikgu explore kot terjumpa cara tu, bolehlah share dengan kami. Ataupun ada siapa-siapa yang tahu ada cara macam mana nak buat. Setakat ni yang saya tahu cara macam tu je lah. Saya rasa kena buat GIF kot. Maksudnya nanti kena lukis Sampai dekat lengkok tu. Sampai dekat lengkok tu yes. tukar pula position dia kan. Yes, tukar position dan lepas tu continue sampai lekuk satu lagi pun rasanya tu boleh sambung terus kan. Boleh jugalah, tapi kita jadikan kena make GIF. sure smooth lah. Maknanya position
berhenti tu kena betul. Betul. Yang leceh sikit, Sama. leceh kena Maksudnya adjust sebab sama kan? sebab kita nak kena tahu dekat mana kan. Satu cara kalau cikgu nak pastikan dia berhenti tepat-tepat kat mana kan, cikgu letak satu dummy picture kereta tu dulu dekat tempat yang kita nak stop tu. Lepas tu nanti boleh buat apa orang kata line tu, path tu boleh kita tahu lah nak berhenti kat mana kan. Kalau tak nanti tak tahu. Lepas tu nanti bila dah buat dah puas hati, path tu dah okey, baru buang yang dummy kereta yang kita nak tanda kat mana dia berhenti tu kan. Tak tahu lah faham ke tak maksud saya. Saya boleh imagine lah tapi. Cikguku ada tanya ni, minta ulang gerak kereta tu, nak tengok jap gift tu. Ulang gerak kereta. GIF, Okey, yang mana cikgu? GIF eh? Mm-mm. Cikgu dah buat dekat mana? Cikgu dah buat sampai apa ni? Animate motion path ni dah buat ke cikgu? Yang ni dah buat? Cikgu boleh unmute Respon, mic sekejap. yes, boleh Kalau unmute kalau dan nak. boleh respon. Boleh respon. Boleh unmute mic sekejap. Hello, dengar tak? Ada. Ya, dengar tu. Saya sudah cuba buat motion bar tapi saya punya kereta macam terpatlah. Tu saya macam nak tengok sekali lagi macam mana gerak tu. Okey, macam mana ke motion Terbalik maksudnya dia punya belakang tu ke depan macam tu ke? Kereta tu pusing memang sangat pelik. Dia reverse ni? Ah. Bila turun bawah tu dia reverse ni? Okey, cikgu pergi dekat motion path ni. Dekat menu motion path ni kan. Sini, cikgu dah sampai sini lah? Okay. Ni cikgu tengok dekat yang kedua ni, align to path ni. Cikgu tekan kat situ bagi dia sampai, kalau dia warna biru maknanya you are selecting that option lah. Okay. Okay. Pasang on kan? Path on kan? On. Boleh test tengok, tekan play button tu, tengok dia akan test. Okay, boleh cikguku? Test tu. Sekejap, tengah test. Cikgu test. Kalau dah berjaya, cikgu savekan sebagai export kepada animated GIF. Ada satu lagi soalan ni, mana nak ambil line tu? Line yang Mana mana? nak ambil line? Cikgu Lina yang mana satu line mana? Line mana? Okay, cikgu dah masuk, dah buat motion path ke belum? Okay, saya delete dulu mana tadi? Saya buat balik daripada awal lah. Delete. Okay, kalau tak ada animasi lagi, cikgu bila cikgu tekan Kuning. bila cikgu tekan dekat sini, tekan animate, nampak kat dalam ni tak ada, yang dekat bawah ni, menu bawah ni tak ada apa-apa kan? Betul tak? Cikgu mana ya? Cikgu boleh unmute mic, boleh bercakap? Ya. Boleh bantu. Betul ya? Saya dah ada yang kat tu, yang kat bawah tu dah yang kotak hitam. Yang okey. Action ni dah buat ke belum? Dah buat dah. Saya nak yang kotak tu, yang slide nombor 12 ke apa? Slide nombor 12. Slide yang cikgu buat kotak tu, sekarang kita dah import semua sekali kan. Oh, okey. Kotak yang border dia ke? Border tu border. Oh, border. Okey. Sekejap saya ni balik. Ni. Ya. Cikgu nak buat apa tadi? Nak buat border? Yang border tu tu saya dah ada. Okey, cikgu dah select ni. Tekan ni maknanya bila ada biru-biru keliling tu maknanya cikgu select objek ni lah, GIF ni kan. Okay. Pergi dekat brush. Kat brush. Pergi dekat brush. Dekat tab yang pertama ni, style ni. Kan ada style, movie, arrange kan. Kita pergi kat style. Cikgu tekan border. Border tu, on border. Okey. Lepas tu dia ada banyak, dekat style cikgu tekan ada banyak-banyak cikgu. Dia ada. Ada. Okey. Nampak? Jumpa? Nampak. Okey. Alright, boleh pilih kat situ. Okey. Right. Okey dah. Okey. So sekarang kita ada GIF Boleh semua cikgu ko tadi okey ke? Saya dah sampai kat sini, saya nak teruskan lagi ni. Okay. Boleh Okey. So sekarang kita dah ada GIF kat sini kan. So kalau kita pergi dekat menu, tengok kat depan, dekat belah kanan ni saya tulis cuba option yang berbeza-beza ni. Kalau pergi balik dekat brush tadi, pergi dekat tab movie. Okay, kita nampak ada none, loop back and forth. Okay, kalau tekan none maknanya dia akan play sekali je. Bila saya tekan none Okay, dia play sekali je, lepas tu dia stop. So dia tak looping. Okay, itu jawapan saya rasa yang ni menjawab soalan Dr. Maniza macam mana nak berhentikan dia daripada looping kan? Ya, betul-betul. Dan juga cikgu semalam ada tanya. Okay. Menarik ni pun saya baru tahu. Terima kasih. Okay, sama.
Lepas tu pergi dekat movie pula, kalau kita tengok ada option loop kan. Kalau loop ni dia akan keep on looping lah. Bila kita play slide tu, kita playkan animasi tu, selagi kita tak pergi ke the next slide dia akan keep on looping. Lepas tu kita ada loop back and forth. Apa maksud loop back and forth ni? Maknanya bila dia dah habis animasi satu round tu, dia akan patah balik. Cuma kita try tengok. Okay, loop back and forth Test tengok macam mana. Tengok, dia reverse balik. Macam tu. Tu loop back and forth. Maknanya dia pergi, lepas tu dia patah balik. Pergi, lepas tu balik macam tu. Dia keep on looping lah macam tu. Okay. Mungkin ada setengah-setengah konsep yang kita perlukan animasi yang macam ni kan. Kita nak tunjuk pergerakan dia berulang kali kan. So boleh guna option ni. Okay, so kita ada option apa lagi kat situ? Kita ada start on tab. Maknanya kalau saya tekan start on tab bila saya pergi dekat slide ni. Sekarang saya tekan start on tab So bila saya pergi daripada slide yang ni, saya play pergi ke slide yang kedua. Bila saya pergi slide yang kedua, dia tak terus play. Bila saya tap baru dia play animasi tu. Okay, kalau saya tak select tap on tadi pilih brush. Kalau saya unselect start on tab, bila kita play, okay, habis animasi yang ni, saya pergi ke next slide, dia terus play. Sebab kadang-kadang kalau kita nak explain, kita tak nak dia play lagi kan. So kita pilih option tap on start on tab. Okay, itu fungsi dia. Okay, next one, kalau tengok dekat option kat situ, kita ada play across slides. Apa maksud play across slide? Okay, sebelum kita pilih option tu, kita duplicate dulu slide ni. Duplicate saya nak tunjuk macam mana fungsi dia. Slide yang kedua, kalau cikgu yang tak boleh duplicate tadi guna copy and paste tadi slide yang kedua yang saya duplicate ni, sekarang ni saya nak buang yang tepi ni. Sebab kita nak bagi beza. Ya, contohnya lah kan. Okay, so pergi balik dekat option sini. Kita dah pilihkan tadi play across slide Okay. Dah cikgu ada dah duplicate Takut nanti lost kat sini. Yang ni saya rasa feature yang interesting lah, which is actually new feature kata saya. Sebelum ni tak ada kan Cikgu Zakia? Yang version sebelum ni, version bila dia orang dah update. Yang baru ni ada. Tak perasan dia macam movie. Movie pun juga. Movie pun ada option ni. Ada play across slide. Okay, apa fungsi dia? Dah cikgu dah copy semua. Pergi dekat slide yang pertama yang kita duplicate tadi tu. Tekan play. Sekarang cikgu nampak dia animasi ni playing kan. Tadi saya tak tukar so dia masih loop back and forth kan. Okay, bila saya pergi kat next slide, saya tekan tab. Animasi dia tu tetap bermain. Nampak tak? Dia terus continue. Saya punya animated GIF tadi tu kan dia tak berhenti. Saya tak perlu tap ke ataupun tak perlu nak ni. Dia terus continue daripada animasi tadi. Okay, kita tengok lagi sekali. Yang ni saya tukar dulu kepada loop. Okay. Lepas tu yang ni pun saya tukar kepada loop saja. Okay, bila kita play balik slide yang pertama ni, saya tekan pergi slide kedua. Perasan tak? Okay, slide kedua kan tak ada box kat kanan ni kan? Tak ada kan? Tapi animasi dia tetap bermain bersambung. Dia tak ada macam start daripada awal balik. Perasan tak? So itu maksud dia. Play across slide. So kalau kita letak video, macam video pun boleh juga macam tu. Video pun boleh play across slide. Maknanya video kalau kita tengah ada video penerangan, orang tu tengah bercakap kan. Bila kita pergi ke the next slide, dia tak adalah restart balik video tu. Dia terus sambung. Orang tu bercakap sambung macam seolah-olah video tu masih dia macam seolah-olah berada di luar keynote kita ni. Nampak macam tu efek dia. Lama. Saya tak jadi. Tak jadi? Dr. Maniza dah duplicate ke tadi? Dah duplicate pasal saya dah hilangkan kotak yang untuk slide yang kedua tu. Okay. Lepas tu setting pun saya dah tengok sekejap dia sepatutnya loop saya buat none pula. Okay, start on tab on, lepas tu play across slide on. Kan? So yang setting untuk yang slide kedua pun sama jugalah sepatutnya kan? Boleh. Start on tab tu nak select boleh, tak select pun tak apa. Okay. Mana-mana boleh je start on tab. Kita nak tengok efek dia bergerak tu je. Okay, cuba Dr. Maniza play balik slide yang pertama ni. Okay. Boleh lah, dah jadi dah. Boleh dah jadi. Okay, alright. Thanks. Jaya. Okay, Jaya. Yeay. Ustaz Syakir kata ada 3 update ni, maksudnya 3 features lah kot yang baru kot dalam keynote. Okay.
Ustaz Syakir nak share apa-apa pasal update tu ke? Yang ni ke? Are we talking about this update yang boleh play across slide ni? Okay. Dan ni feature baru lah kalau ikut ni. Kalau ikut sebelum-sebelum ni tak ada. Okay. Alright. So saya share sekali lah tumpang dah ni kan. Alright. So ni cara kedua untuk kita buat animated GIF lah. Tadi kita buat macam pergerakan satu persatu kan. So yang ni cara kedua kita buat animasi menggunakan Keynote Gig Animation. Kalau guna animation lain pun sama je. Kita boleh save as animated GIF. Dia akan animation kita tu akan berulang-ulang looping. Okay, so sekarang kita buat exercise ketiga. Ada masa lagi sikit kan? 15 minit? 15 minit. Okay, so kita buat exercise ketiga. Exercise ketiga ni lebih kurang macam exercise yang pertama. Tapi kalau kita perasan exercise pertama tu dia pergerakan dia daripada sini ke sini kita nampak dia bergerak kan. Yang ni kalau kita tengok aiskrim ni cair, maknanya kan aiskrim ni sepatutnya katakan saya nak letak aiskrim ni kat tengah-tengah skrin kan. So saya nak tunjuk efek dia makin cair. Macam mana kita nak buat dia? Okay, memula saya biasanya bila saya nak buat animated GIF ni saya biar satu copy yang asal ni. So kita duplicate dulu. Okay, tinggal satu copy yang asal in case kalau kita perlu gambar tu balik ke, kadang-kadang terdelete ke apa ke kan. Saya nak kecilkan gambar ni. Okay, macam mana saya nak crop gambar ni? Saya nak ambil gambar yang aiskrim yang mula-mula ni je. Saya cropkan gambar ni, double tap dekat gambar ni, dia akan keluar macam tu. Kalau dia nampak done kat bawah tu maknanya boleh crop lah tu. Nampak boleh tak cikgu dah masuk sampai sini tak? Dah. Okey. Bila dah masuk sini, okey cikgu tarik daripada, saya akan tarik ni. Titik yang biru ni, saya tarik daripada kanan ni ke kiri. Tarik sampai tinggal satu kon ni je. Okay, saya dapati, tekan done. So maknanya dia crop ambil dekat gambar yang kon pertama je lah. Okay. So saya bawa ke tengah. Macam mana kita nak tahu duduk kat tengah? Bila kita bawa ke tengah ni, tapi gambar ni kena balance lah dia punya kiri kanan ni kan. Okay. So bila saya bawa ke tengah nampak tak ada line kuning keluar tu. Tu maknanya balance lah kat tengah-tengah slide. Kalau nampak dekat atas tu, nampak tak yang zero kat atas tu maknanya tengah-tengah slide lah. Okay. So bila dia keluar line kuning tu maknanya saya berada dekat tengah-tengah. Kalau nak center atas bawah gerak sampai dia nampak keluar line kuning macam tu. Maknanya gambar kita ni berada center, betul-betul dekat tengah skrin. Okay. Saya lepaskan. So sekarang gambar dah berada di tengah-tengah skrin. Okay, untuk gambar yang ni saya nak trace. So cikgu-cikgu pun trace sekali lah. Ni saya enlarge. Macam mana nak enlarge skrin ni? Kita pinch out, letak dua jari dekat atas skrin kita. Macam mana dapat line kuning cikgu ku tekan dekat image tu, gerakkan dia. Select image kan, gerakkan dia sampai keluar line kuning tu. Bila pergi kat tengah-tengah tu dia akan automatik keluar. Maknanya gambar yang kita gerakkan tu berada di tengah-tengah. Nampak Okay. Okay. Kebiasaannya saya suka buat bila nak buat tracing ni, saya takut kadang-kadang bila kita trace ataupun kita nak gerak-gerakkan benda nanti kadang-kadang yang image asal kita tu macam tergerak kan, nanti leceh kan lari. So satu cara kita nak buat, kita boleh lock. Cikgu tekan dekat image ni, mula kita nak bagi dia transparent dulu sikit lah. So pilih brush, style dan tukar opacity kepada opacity rendah. Tak nak cair sangat nanti susah pula tak nampak image dia kan, dia punya kat mana kita lukis tu. Okay. Satu lagi cikgu pergi dekat arrange. Tab yang hujung sekali, arrange. Nampak kat bawah sekali tu ada lock. Nampak ya? Lock. Cikgu tekan lock. So nampak tak? Bila kita tekan lock, dia automatik titik-titik biru tu semua tukar jadi kelabu dan nampak macam cross kat situ. Ulang so, semula? Maknanya dia lock. Maksudnya dia lock gambar. Ulang semula. Cikgu dah minta ulang semula. Okay. Tekan kat gambar tadi kan. Sekarang dia dah select lah kan. Bila keluar titik-titik biru tu maknanya dia select gambar ni. Pergi dekat brush. Arrange. Yang hujung sekali ni. Kanan sekali. Ada 3 tab ni kan. Tab yang kanan sekali ni arrange. Bawah sekali tu ada lock. Tekan lock. Ya, titik biru kita semua akan jadi grey. Grey dan pangkah. Macam tu. Nampak tak dalam screen? Oh, dia bila enlarge pangkah dia tu tetap kecil macam tu. Okay. Boleh? So maknanya sekarang ni saya tak boleh nak tukar image ni, saya tak boleh select pun. Saya select tak dia tak ada apa-apa, saya tak boleh nak alih-alih. So dia tak adalah teraccidentally teralih, terdelete ke apa ke. Okay?
Yang ni bergunalah kalau kita nak letak di atas background macam kita nak copy ke nak apa kan. Okay, so sekarang kita masuk melukis. Masuk dekat mode melukis macam tadi, sama ada tekan edit drawing ataupun just tap your Apple Pencil dekat atas screen, dia akan keluar mode melukis. So kita pilih, saya nak pilih pen ya, yang kedua ni. Yang pertama, mana saya punya pointer ni? Yang pertama ni A ni maksudnya untuk scribble. Bukan scribble apa, untuk tulis alphabet kan, nanti dia convert jadi teks. Okay, kita pilih yang kedua ni. Yang ni pen. Yang ni ya. Pilih dakwat hitam. Dan kalau kita tekan lagi sekali dekat pen ni, dia akan keluar ketebalan dakwat kita. So biasanya saya suka kedua atau ketiga ni lah. Kalau nak nampak clear sikit, tebal sikit, ketiga. Okay. So kita trace. Okay cikgu, mari kita melukis. Lukis tak payah perfect lagi pun tak apa. Ni untuk latihan kita nak tengok. Okay. Since masa kita pun tak lama, jadi kita tak payah detail sangat. Cikgu follow je. Okay, saya ambil yang asas saja. Ya, lepas tu, okay, tu yang pertama. Done. Okay, so sekarang saya nak yang kedua. Yang kedua, kalau kita tengok kat sini image kedua dia cair sikit kan, ataupun sebabkan masa kita ni suntuk, saya takut nanti tak sempat nampak semua kan. Kita skip satu. Kita ambil yang pertama. Okay ni. Kita ambil gambar yang pertama, ambil yang ketiga, ambil yang kelima. Okay. Okay, kita ambil 3 tu je lah untuk exercise kan. Okay, so for second slide, kita duplicate slide yang ni. Slide yang kita dah lukis ni, duplicate. Okay, pergi dekat yang slide pertama tadi ni, copy balik gambar ni. Okay. Paste dekat sini. Cikgu crop. Kita nak yang ketiga pula kan? Yang ni. Okay, yang ketiga ni Okay. Yang ketiga, lepas tu cikgu akan nampak jelas kan? So kita nak tukar opacity dia kepada rendah sikit. Okay. Dan bawa ke tengah ni. Yang kita lukis tadi ni boleh tolak ke tepi dulu jap. Kita bawa ke tengah supaya kita nak tahu kat mana duduk. Betul dia kan? Tindihkan atas yang tadi tu. Kalau takut tersalah lukis, cikgu boleh buang yang tadi tu. Macam mana nak buang dia? Pergi, kita unlock dulu. Nak unlock macam mana? Tekan balik dekat image tadi, pergi dekat brush. Nampak dia akan, bila kita lock, kita tak boleh edit apa-apa. Kena unlock dulu baru boleh edit. So bila tekan kat brush, dia akan keluar unlock je. Tekan unlock. Okay. So saya akan bawa image ni ke sini. Saya nak make sure dia kedudukan dia sama, betul. Okay, bila dah betul, sekarang ni image yang kedua yang saya baru letak ni dekat atas kan. Sebab saya nak delete image bawah. So saya arrangekan image yang baru saya letak ni ke bawah. Macam mana nak buat? Kita pergi dekat brush, arrange. Boleh cikgu follow sampai sini? Arrange. Macam nak crop tu boleh tekan kat brush pun boleh juga kan Cikgu Asma? Dekat brush, saya tak biasa guna yang tu. Dekat brush, kita pergi dekat mana? Image Yes, image tu edit mask. Oh yes. Edit mask dia boleh juga. Biasa pakai shortcut. Double tap dekat atas gambar tu dia terus crop kan. So edit mask ya. Tu yes, yang Cikgu Asma tunjuk tu kalau shortcut, kalau tak boleh pergi dekat brush. Okay. Terima kasih Cikgu Zakiah. Saya pun belajar benda baru kat mana ni Okay, so back macam mana kita nak ni, sebab apa saya tak delete lagi gambar belakang tu, sebab saya nak make sure kedudukan dia sama. Kalau tak nanti kejap-kejap ekstrem kita duk atas, kejap bawah kan, sebab kita tak tahu position yang tepat. So kita dah nampak, okay dah duduk position yang sama. So image yang saya letak ni saya nak tolak ke belakang sebab saya nak delete image yang belakang tu. So apa saya buat, pergi dekat brush, tekan arrange. Pergi arrangekan supaya image kita dekat belakang sekali. Boleh setakat ni cikgu? Bila image dah berada kat belakang, so maknanya bila saya tap kat atas ni, image yang akan di-select adalah image yang bermula tadi, aiskrim yang tak cair lagi tu. So saya boleh delete. Nampak tak? Setinggal aiskrim yang cair ni. Okey tak setakat ni semua?
Okay. Okay, so cikgu nak lukis balik pun boleh ataupun cikgu nak edit daripada ice cream cone yang mula-mula tadi ni pun boleh. Macam mana kalau nak edit, kalau nak lukis je lah follow balik. Kalau nak edit daripada ice cream cone ni, kita ambil yang kita akan guna adalah cone dia je kan. So saya pilih cone dia je. Okay, and then separate. So saya bawa cone dia ke sini. So sini tak payah lukis cone dah, tapi nanti ada leleh-leleh tu kan, so nak kena edit lah juga. So kalau senang lukis balik pun tak apa. So ni dah boleh delete. Kita delete dia ni. Okay, so pergi dekat mode melukis, saya delete atas ni sebab saya besarkan Saya padam atas ni sebab saya nak buat yang ice cream tu dah mula meleleh kan. So kita lukis balik. Okay. Right. So kita dapat dah slide kedua kita. Done. So ada pertama, lepas tu kita nampak dia cair sikit kan. Okay, slide yang ketiga kita duplicate lagi. Macam tadi juga duplicate. Lepas tu tolak tepi yang ni. Kita ambil balik gambar original ni. Kita nak ambil yang last kali lah kan. Kita ambil last kali dia cair terus kan. So copy. Bawa pergi dekat slide yang ketiga ni. Paste. Buat macam tadi jugalah, crop. Double tap ataupun tadi edit mask kan. So saya double tap, saya crop dekat situ. Done. Okay. Kalau kita bawa ke tengah ni tak nampak lah macam mana nak nampak kan. So kita kena buat transparent dulu. Transparent, brush, style, opacity. Bagi dia jadi transparent. Okay. So bila dia dah transparent, saya bawa ke tengah ni baru boleh nampak macam mana nak susun sama tak. And then kadang-kadang image tu terkecil ke terbesar ke, kita boleh adjust lah kat sini supaya dia match dengan image yang bawah sekali tu kan. Okay. So sama macam tadi, saya bawa dia pergi ke belakang, tekan brush, arrange, tolak ke belakang. So image yang tadi ni saya buang, delete. So tinggal image yang ketiga ni lah. So yang ni back to our drawing mode. Kita lukis je lah. Okay, lagi senang kot kan sebab pendek je. Gambar dia kecil je, sikit je. Okay, lukis. Lepas tu dia nitik-nitik kan. Alright. Okay. Done. So tekan done. Image yang mula-mula tadi ni boleh delete. Okay. Sampai dekat ni okay cikgu. Kita dah nak habis masa ni, saya boleh habiskan lagi sikit lagi ni. Lagi 2 minit, 10:30. Sikit je lagi ni, kita tinggal color dan convert ke animated GIF. Boleh cikgu? Okay, so sekarang kita colorkan. Kalau rajin buatlah dia punya kotak-kotak yang dekat cone kan, tapi ni kita nak example untuk exercise kita tak payahlah. So kita just colorkan, cone color, saya colorkan 3 sama. Macam tu. Ice cream. Ice cream merah lah kita kan. Oh ni kalau nampak perasan kat cone ni tak color kat dalam tu. Okay, kita select balik color tadi. Okay. Macam darah pula Tak apalah kan example. Telio. Periksut strawberry. Telio. Panas-panas je kan. Malam pun nampak aiskrim telio pula. Sedap. Aduh, depan ni ada kena keluar biji aiskrim Kedai tutup kan PKPB. Oh ya. Okay, done. Nanti kita bagi tugasan. Kita tengok siapa yang dapat hasil aiskrim yang colourful. Boleh tambah baik. Okay, so kalau kita tengok 1, 2, 3 nampak tak? Dia punya efek aiskrim mencair. Okay, so jangan lupa buang gambar kat belakang tu. Yang ni boleh unlock. Dia tekan kat belakang tu, dia pilih yang belakang tu, delete je. Delete. Tekan somewhere dekat luar tu kan. Sebab yang kita punya image ni sikit je dia kotak dia. So luar tu dia dah select yang belakang tu lah. So delete. Delete. Okay, so kita ada 1, 2, 3. Okay. Next, kita just convert pada GIF macam tadi lah. Export slide 23 ke 25 untuk saya lah.
23 ke 25. Yang ni saya tak tukar background ni lah sebab kita nak buat sampel, nak tengok macam mana pergerakan kan. Kalau cikgu-cikgu nak tukar kepada transparent background, kena tukar no fill lah background dia. Okay, so yang ni saya select tinggi sikit lah sebab kalau tak nanti cepat sangat sebab dia ada 3 gambar je kan. So slide 23 ke 25. Right, export. Nampak tak efek? Ya, kalau macam cikgu ajar sains kan tunjuk apa, nak tunjuk efek ais mencair kan, boleh guna konsep GIF ni lah. Nampak kan, kalau kita buat, kalau kita ikut image tadi tu kan ada berapa banyak tu, ada 5 ke 6. Kalau kita buat semua tu nanti nampak lagi smooth lah daripada cair sikit kan. Yang ni sebab kita pilih 3 je so nampak macam terus cair kan. Jaya tak cikgu semua? Tak sampai sini. So boleh save as animated GIF dan boleh guna. So lepas dah save, nampak tak beza yang ni dengan yang mula-mula tadi? Yang mula-mula tadi tu kita pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain kan? Yang ni pergerakan dia dekat tengah-tengah ni je. Itu pentingnya position gambar yang kita nak trace tu. Position yang gambar nak trace tu penting. Kalau cikgu tak copy betul-betul kedudukan itu kan nanti kejap lagi nampak aiskrim ni memula image pertama duduk kat atas, image kedua tu macam ke bawah sikit, image ketiga macam ke kanan sikit. Itulah asas lah cikgu Aminat. Asas dia tu kita kena faham lah. Okay, so setakat ni je saya rasa. Ada apa-apa soalan daripada cikgu-cikgu? Tak habis lagi. Tak apa, nanti boleh share dalam group. Nanti boleh share dalam group. Buat aiskrim warna-warni sikit. Tambah cherry ke apa ke atas. Okay. So setakat ni je perkongsian daripada saya. Harap-harap cikgu semua dapat ikut lah, dapat follow. Ada soalan setakat ni sebelum kita gagal melukis. Tak apa cikguku, saya pun tangan keras tapi as we go along, dok practice buat selalu kan lama-lama kita dah cekap sikit lah. Boleh lah bangga sikit lah tengok lukisan tu kan. Awal-awal tu memang kerekod-kerekod semua kan. Tapi dah biasa nanti okey. Ada soalan sebelum kita mengakhiri sesi malam ni? Saya harap semua dapat follow lah. So far rasanya semua soalan dalam chat room tu kita dah jawab. Okey. Tapi kalau ada lagi satu ni. Pelan-pelan. Tangan tak lembut lagi. Kena banyak tak buat apa, exercise. pelan-pelan. Kena banyak buat exercise. Kena rajin-rajin buat. Tapi kan bila cikgu dah start lukis nanti addicted tau. Saya kalau buat melukis ni tak jadi kerja lain. Nak menghadap selagi tak siap selagi tu memang macam alah nak datang kacau. Kejap ibu tak siap lagi kerja sikit lagi. Habis semua tergabai. Betul. Okay. Itulah. Alright. So saya rasa setakat ni je perkongsian saya. Tak ada soalan. Saya serahkan balik sesi kepada Wifi jangan lupa. Saya stop sharing serahkan balik sesi kepada Cikgu Zakia. Boleh start video Cikgu dan Asma boleh ni dulu tak? nak pass balik ke? Not yet. Cikgu Asma sebab saya pakai MacBook. Saya tak perasan okay. So takarkan gambar dulu, nanti kita baru pass kat saya untuk saya remind lah sesi. Alright. Okay, so semua on camera, boleh smile. Saya akan, Cikgu Zakia pun snap ke? Okay, 3, 2, 1, smile. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright, got next page. 1, 2, 3 senyum. Okay, next page. 1, 2, 3. Yang belakang ni tak ada kamera tak apa, saya snap je lah, nampak nama kan. Okay. Okay, one more. Okay, habis. Alright. Alhamdulillah. Okay, saya pass dekat, mana? Saya pass dekat Cikgu Zakia ya. Okay, boleh. Make post. Alright. So Alhamdulillah, okay, so kita berjaya tamatkan sesi perkongsian kita hari yang kedua. Okay, so ada banyak benda baru juga kita belajar hari ni, Alhamdulillah. So just untuk reminding cikgu-cikgu semua, okay, kalau boleh cikgu-cikgu cuba praktis terutamanya gambar yang aiskrim tadi dan jangan lupa sharekan dalam grup kita dan kita nak tengoklah hasil yang cikgu-cikgu buat. Dan insyaAllah kita punya next pertemuan adalah pada 17 hari bulan. So hari ni Selasa, Rabu, Khamis. Untuk sesi hari ni 17.
19. Sorry 19. Minta maaf. 19 hari bulan. Hari Khamis kan? Selama Khamis. Okey, so kita akan buat sesi perkongsian juga masih lagi belum tamat dengan keynote untuk sesi yang ketiga. Okey, insyaAllah ada ilmu baru yang kita akan share pada 19 hari bulan nanti. Okey, so kehadiran Cikgu Zakia. okey, yes. Ni untuk kehadiran pada malam ni. Okey, boleh isi sekarang. Dan sambil kita menunggu isi kedaran tu, mungkin kalau ada soalan ke nak tanya pada Cikgu Asma direct, mungkin boleh tolong tanya. Cikgu-cikgu jangan lupa juga plan untuk your own content ya, sebab nanti at the end of kita punya bengkel ni, cikgu perlu hasilkan satu konten sendiri. So daripada contoh yang kami tunjuk, daripada skill-skill yang kami tunjuk, cikgu akan gunakan semua ilmu tu untuk hasilkan cikgu punya own content. So boleh pilih topik apa yang ataupun subtopik lah, kalau topik takut besar sangat kan. Subtopik ataupun konsep apa yang nak ditunjukkan, boleh fikirkan dari sekarang. Dah boleh rangka lah, macam hari tu Puan Asma sendiri cerita macam mana storyboard tu kan. So dah boleh fikirlah apa yang kita nak susun. Okey, berapa minit dia konten tu? Berapa minit tu bergantung pada konsep yang kita nak terangkan lah. Sebab kadang-kadang konsep tu simple je, tapi mungkin kita nak tunjuk beberapa contoh, nak bagi penerangan lebih terperinci je, mungkin jadi lama. Tapi kalau dinasihatkan jangan lama-lama sangat, sebab kalau kita sebagai pelajar, kalau kita tengok video lama-lama 10-15 minit, lama-lama boring kan. Walaupun kecuali video tu betul-betul interesting lah. Kalau macam tengok kartun tu 1 jam pun boleh kan. Tapi kalau konten pembelajaran ni, kalau betul-betul interesting, murid boleh tahan. Kalau tak cukup interesting, silap bulan 2-3 minit pertama tu dah, and then we lost them already. 2-3 minit pertama je fokus dia, lepas tu dia dah mula tak fokus lah kan. So try not to make it too long, make it precise and interesting enough for the students to retain your attention lah. Sebab tu kalau dalam TikTok pun maksimum dia memang 1 minit je. Budak sekarang ni kan semua express saja. Betul. Sebab tu TikTok pun sekejap je, boomerang tu kan. So konsep dia pendek-pendek je. So konsep yang kita nak tunjuk tu pun kalau boleh jangan dah besar sangat. Cerita kalau konsep tu panjang, mungkin boleh break kepada a few sections. Cerita sikit-sikit. Dia tak adalah macam panjang cerita kita nak bercerita kan. Macam contoh saya tunjuk yang phagocytosis tu kan. Kalau ikut dia dalam second line of defense lah Cikgu Zakia. Betul. Second line of defense ada 3 kat situ. Saya tak buat 3 sebab kalau buat 3 dia akan jadi panjang. So daripada 3 line of defense tu, yang first one fever, second one phagocytosis. Saya pun dah hafal lah Cikgu Zakia. First one fever, second one phagocytosis, and the third one inflammation. So saya pecahkan phagocytosis tu buat satu je. Itu je satu konsep. Jadi tak perlu cerita panjang sampai 3 tu, kita boleh break. Fever tu mungkin boleh buat satu konten, phagocytosis satu konten, the third one tu satu konten. So jadi kita punya konten pun kecil, dan bila kita nak sharing pun kita boleh ambil sikit-sikit part mana tertentu je kan. Kalau kita buat the whole big content, maknanya bila nak phagocytosis je saya kena share 3 sekali sebab konten saya panjang daripada fever sampai ke inflammation kan. So cikgu kena pandai pecahkan konten tu ikut kesesuaian. Kalau konten tu boleh pecahkan pada kecil-kecil untuk presentation dia, kita buat kecil-kecil. Jadi nak ceritakan satu konsep, satu konten gitu. Saya nak tanya. Ya. Tapi yang ni tak tahulah out of topic ataupun tak. Kalau misalnya kita nak convert kepada EPUB kan, keynote boleh tak ataupun dianya hanya untuk clips? EPUB pages boleh, keynote tak boleh. Pages boleh kalau nak convert ke EPUB. I see, okay. So kalau clips boleh Dr. Maniza? Ya? Saya tak perasan, clips boleh ke? Rasanya sebelum ni kita ada tutorial masa awal-awal dulu tu guna clips. Yang tu rasanya boleh convert to EPUB. Saya tak perasan. Tapi keynote saya explore macam tak, keynote tak boleh kan? Boleh. Keynote memang tak boleh. Clips itulah clips saya guna Razila cakap tak boleh. Sebab saya tak boleh. Pages je boleh untuk EPUB. Oh ya ke? Pages je. Pages saja. So kalau misalnya contohlah konten saya ni saya nak convert kepada something macam elektronik, e-pamphlet kan, macam e-book. So dia akan dalam bentuk movie ke atau macam mana? Cikgu doktor convert ke movie dulu, lepas tu import kat dalam pages.
Oh, okay. Import and pages. Lepas tu then you can save as EPUB kan. So sebab EPUB kan boleh play movie kan. Okay. So I boleh see. guna boleh guna Alright. platform tu lah. Nanti Alright. saya explore lagi. Terima kasih. Sama. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak pada perkongsian Cikgu Asma pada malam ni dan terima kasih kerana rakan-rakan sudi bersama-sama kita untuk sesi yang kedua. So kita jumpa lagi insya-Allah pada 19 hari bulan nanti. Okey, selamat malam semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zakia. Terima kasih semua. Bye. Another great session. Salam. Congrats. Bye.